Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syamailuhul Hamidah wa Khisaluhul Majidah, sehinggalah perkataan dia Al-Hadisur Rabi'ul Ashar. Yuhazziru fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-insana an yatakallama bi kalimatin duna an yatabayyana ma fiha. Hadis yang ke-14 telah memberi amaran Rasulullah. Rasulullah beri amaran, beri ancaman kepada manusia. Apa dia? Manusia hok suka berkata-kata, bercakap mengenai perkara-perkara yang tidak jelas bagi dia. Barang ni tak jelas bagi dia. Semata-mata mari melalui handset ke, WhatsApp ke, Facebook ke. Tiba-tiba dia sebarkan barang ni dengan tidak yakin benda ni betul ke salah. Sekali pun benda tu masuk dengan angin kita nak marah kepada seseorang. Tiba-tiba khabar buruk daripada dia, dengar cerita mengenai keburukan dia. Kalau kita tidak yakin, jangan sebar. Kalau yakin pun jangan sebar juga. Yakin benda tu betul pun jangan sebar. Kerana apa? Kerana kalau kita berkata-kata, bercakap, berkecek mengenai benda yang benar, tetapi benda tu tidak disukai oleh tuan dia, maka benda tu menjadi mengumpat. Nabi kata zikru akhaka bima yakrah, kecek mengenai saudara kamu yang ia tidak suka. Aib dia, memang betul dia buat, hak tu jelas betul dia buat, kita tak boleh kecek dah. Lainlah kalau kita nak tanya hukum fatwa lain tu. Bol nak sebar dalam WhatsApp tu bukan nak tanya hukum setengah tu. Kebanyakan saja-saja nak sebar aib orang. Tapi kalau nak tanya hukum tak ada masalah. Hak benar tak boleh sebar dah. Kalau hak tak benar, hak tak yakin, maka katanya Nabi, kalau kita bercakap mengenai benda yang tidak yakin ataupun benda orang tu tak buat, maka benda tu jadi fitnah. Fitnah pula, buhtanun, fitnah. Maka fitnah ini katanya dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Satu fitnah itu lebih buruk kesan dia daripada membunuh seseorang lagi. Kita kalau bunuh seseorang, kita ambil pisau jak, matilah dia, guling bating. Tak ada masalah, habis cerita dia. Tetapi kalau kita fitnah dia, kalau kita kata benda hak dia tidak kata, dia akan menanggung malu. Bukan kata dia, keluarga dia lagi. Risiko tu lebih banyak. Bahkan menyebabkan mungkin dia buat benda hak tak masuk akal. Maka kesan daripada fitnah lebih besar daripada membunuh lagi. Lebih-lebih lagi fitnah pula orang-orang Islam,
Orang-orang gapo dia, maka hukum dia fitnah lebih besar daripada membunuh dari sudut kesal dia. Kadang-kadang orang hidup merana sepanjang hayat dia kerana difitnah orang. Lebih baik hamba bunuh hamba beres. Tak ada kena fitnah gapo dia, lebih hamba selesa lagi. Tetapi kalau fitnah hidup tapi dalam keadaan hina. Ni nyanyi kat orang nah. Lebih-lebih lagi Nabi kata akhir zaman ni zaman fitnah. Barang betul jadi salah, barang salah jadi betul, barang tak buat nampak buat, barang tak buat jadi nampak buat. Macam-macam. Apa? Sebab banyak sumber. Mari kok internet, mari kok gapo dia. Dulu tengok mata, kalau tak tengok mata tak. Ni barang kita tak tengok pun kita boleh tahu cerita dia. Apa? Ada banyak sumber. Nabi kata fitnah akan disebarkan, akan dibenarkan kepada kamu pada akhir zaman seperti jaringan-jaringan tikar. Hasil ni tikar maknanya. Jaringan ni Nabi sebut dah. Nabi kata fitnah akan disebarkan kepada kamu pagi dan petang seperti jaringan tikar, ayam tikar. Tikar ke kita ayat lagu ni. Jaringan ni dalam bahasa Inggeris panggil web. Web ni panggil sarel laba. Sarel lah jaringan. Ulama sebut dah. Nabi kata fitnah akan disebar besar-besar melalui internet. Nabi sebut 1400 tahun lepas. Nabi kata akhir zaman fitnah akan dibenarkan siang malam melalui seperti jaringan tikar. Maka ulama kata jaringan tikar ini jaringan lah ni web lah. Internet lah maknanya. Betul sungguh. Kita duduk dalam hutan dah tak saya jumpa dengan orang, tak saya tahu perihal orang pun demo mari atas lagi kita. Saja-saja nak suruh tahu aib orang. Jangan dok tahu aib orang. Apa kelebihan kita tahu aib orang? Hak moleknya kita tahu aib diri kita sendiri. Baru kita boleh beki. Apa faedah kita tahu aib orang? Nak suruh kita rasa bersih, tak kena juga. Bukan kita nak pergi beki pun, bukan kita nak pergi beki, semata-mata nak tahu. Tak ada faedah. Bahkan jadi dosa pula. Hak moleknya tahu aib kita sendiri. Apa suka kecek mengenai perihal orang? Apa suka mengkecek mengenai aib orang? Kita bersih sangat dah ke? Betul sangat dah kehidupan kita. Sebar gak aib kita sendiri. Hamba hari ni tinggal semaya subuh. Viral kot 1000 orang sayang kita. Hamba malah berzikir, hamba perangai tak juru, hamba berdeki. Apa tak sebar aib kita? Apa suka sebar aib orang? Dosa dia tak tahu lah ni. Sekali tekan 1000 orang tengok. Sekali tekan 1000 orang tengok. Oh dosa berat bang. Dulu kalau nak ngopak payah juga, kena pergi rumah orang. Jumpa pula kena ketuk pintu tak ada pun tak. Jadi nak ngopak. Lah ni tak syarat demo ada rumah, kau bukan dia tekan je boleh ngopak dah. Kadang-kadang ngopak 1000 orang sekali ngopak. Dulu 2 orang ya buah. Nabi royak dah fitnah akan dibentar kepada kamu seperti ayam tikar, jaringan. Jadi Nabi beri ancaman dah. Jangan kecek barang kita tak jelas. Barang hak jelas pun jangan dok kecek. Kecuali ada sebab. Orang ke? Kadang-kadang orang tu buat sembunyi-sembunyi dah. Kita pergi dedah pula atas gambar, atas goni, atas CCTV, atas apa dia. Dia buat dalam keadaan malu dah tu Tuhan tu malu ke manusia dah. Kita pergi dedah pula. Nabi sebut selalu, siapa dia yang dedah aib orang, benda-benda memalukan orang, Allah Taala sendiri akan buka aib dia. Kita nak suruh Tuhan buka aib kita, ya kita buka aib orang ni. Ada orang tak rasa dia tu rasa bersih sangat. Kebanyakan manusia yang suka dedah aib orang, Tuhan akan buka aib dia. Akhirat, dunia lagi Tuhan buka. Tuhan kata siapa dia yang membuka aib saudara dia, maka aku akan buka aib dia. Aku akan malukan dia sekalipun dalam rumah dia sendiri. Manusia dia rasa dalam rumah dia tempat selamat sekali, tak ada. Tetapi kalau Tuhan nak malu kita dalam rumah, Tuhan boleh malu lagi kita. Sebab tu kita kalau dengar aib orang, minta Allah Ta'ala tutup aib dia. Dia malu dah. Kita tak tahu, tak wajib tahu pun aib orang. Ni suka benar tahu aib orang. Baca surat khabar, baca kritik, baca komen, baca apa, nak tahu aib orang. Aib diri kita. Hak tu hak lebih penting lagi untuk kita naik dengan Allah Ta'ala. Biar tahu aib kita tak apa. Sepanjang hayat kita tak pernah tahu aib orang, tak apa, tak dosa. Tapi kalau kita tahu aib orang, aib kita tak tahu. Semaya kita khusyuk kodok, kita jenis penting diri kodok,
Kita suka harta kodok, kita suka dunia. Nah, tiba-tiba apabila orang ada dunia sikit kita kata, oh ahli dunia. Kita tak suka ke dunia? Kita tanya, orang duk kecek kata kawan tu kuat dunia. Oh minat piti, minat perempuan. Kita tanya, demo suka tak piti? Amo nak wi demo sejuta. Allah susah-susah. Nah, kita suka juga duit. Kita suka juga perempuan. Apa kata dia sukanya? Kita tak sebut kalau kita suka. Aib kita lebih molek lagi kita tengok. Nah. Tak suka tengok aib orang. Kita boleh dengar ada aib orang. Jika satu masalah ulama kata seperti orang nak mari tanya hukum hakim. Orang nak tanya hukum hakim, ya cerita kata kawan ni gini-gini. Suami saya ni perangai lagu ni. Suami saya lagu ni, isteri saya lagu ni. Jangan nak sebut aib orang. Kalau bab hukum hakim. Hak ni kita nak bincang kedai kopi bukan nak beki dia pun. Saja-saja nak syarah. Hak ni hangpa dengar berita dia lagu ni. Hangpa dengar lagu ni. Saja nak buah, nak berhabis bila-bila minum air teh obeng. Tak ada apa. Tak pasal-pasal. Gi kedai kopi tak salah, minum air teh obeng tak salah, roti cana tak salah. Tiba-tiba campur dengan benda lagu tu pula. Punuh gitu. Nah. Air orang. Tak apa kita tak dengar pun tak apa. Nah. Nabi kata man satara muslim. Siapa dia yang menutup aib orang? Kita tahu kalau tak tahu aib dia. Maka Tuhan akan tutup aib kita pada hari kiamat. Oh hari kiamat Tuhan tutup aib kita. Nak, tentu kita nak. Banyak masalah kita. Depan orang yang muka baik joruh supaya kucing. Depan Tuhan dia warak kucing, senyap kucing. Miau. Jamah kepala. Tuan dia paling belakang. Tengoklah ikannya terekam. Tak cara kok tu. Dia panggil warok kucing buat kita ni. Maka kita duk perhati aib kita lah. Tak suruh duk perhati aib orang. Sebab tu kita buat pondok. Kenapa dia masuk pondok? Supaya budak-budak jangan masuk capur benda-benda luar dalam otak dia. Tak perlu tahu. Tak meningkatkan iman dia pun. Lah ni kita duduk sini duk perhati aib kita. Apa dia masalah kita dengan Tuhan lah ni? Semaya baik kita betul kau tidak? Akidah kita betul kau tak? Perangai kita juruh kau tak? Kita jenis saya kau orang kau tak? Kau benci kau orang? Kita ni saya lagi dunia kau tak? Duk perhati kita sudah. Hak tu baru meningkat, duk perhati orang tak meningkat langsung. Nabi marah Nabi wi ancaman kepada manusia berkecek bagi tak jelas bagi dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal abda yatakallamu bi kalimatin ma tabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Katanya Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba bercakap ia dengan satu perkataan. Satu perkataan saja. Bukan kecek panjang. Perkataan pun tak boleh dah. Kecek barang yang tidak jelas padanya. Ya kecek barang tak jelas. Barang ni betul ke tak betul? Saya tak pasti maklumat ni betul ke tidak. Lah ni internet Allah karuk sungguh internet ni. Kadang-kadang kita pun kena tipu. Nampak supaya betul pula nya buat. Salah rupanya. Kita muka tak reti nya tepek gambar nya lipat lagu tu ni. Jangan duk percaya sangat. Nabi kata apabila dengarlah berita daripada orang fasik, fatabayyanu, maka beri penerangan. Cari penerangan. Iza ja'akum fasikum binaba'in, apabila datang kepadamu orang fasik boyak cerita, maka hendaklah kamu tanya. Cek dulu betul kau tidak. Maka ulama kata antara benda fasik atas muka dunia lah ni Google internet tu tentu dah fasik. Maka apabila datang maklumat daripada Google ko, internet ko, WhatsApp ko, apa dia ko, hak tu barang fasik. Maka kena cek dulu. Nabi kata seorang lelaki berkecek barang tak jelas, maka dilemparkan dia dengan sebab berkecek sani ke dalam api neraka. Jauh mana pekung? Bukan bira-bira. Jauh di antara masyrik dengan maghrib. Pekung sejauh timur dan barat. Jarak cuma mana timur barat? Rasa-rasa timur barat ni cuma mana? Timur barat ni. Benda yang tak akan berjumpa selama-lamanya. Boleh temu dok timur dengan barat? Dok. Tak tahu cuma mana. Gilah kok mana-mana. Ujung timur tak jumpa. Gi kau ni. Ujung barat tak temu.
Maka kerana bercakap satu kalimah dilempar dalam api neraka sejauh tu. Oh berat. Perlu kalau tiap-tiap hari sekali sehari ngopak, sekali tersehari kecek mengenai berita ke. Berapa mana, jauh mana kita dipekung dalam api neraka. Sebab tu kita kalau nak kecek dengan orang, pertama kita berik dulu. Siapa berita kita berik dulu. Ni air orang ni. Ambo nak sebar ni, ambo tak ada air kau dok. Ambo rasa bersih. Kau ambo tuju ega pun dia ambo sebar ni. Nak malu dia ko, nak sebar ke kelemahan dia ko, tuju ega apa. Kalau nak tanya hukum hakim bab lain. Ni saja-saja nak sebar-sebar. Ambo ni kalau sebar berita ni masuk neraka ko. Kalau masuk neraka tak sebut. Tak rugi kita tekan dilik, tak rugi. Biarlah dia kata, hatta maklumat pun tak ada respon kawan tu. Tak ada kata, jolo, molek, kakak ni memang dah. Tak ada respon langsung kakak ni kata. Tak apa, tak dosa. Baik kecek muka lain, baik kita tanya demo sihat ke tak. Main pergi makan Maggi ketah, tak apa, tak dosa lagu tu. Baik pergi lepok kedai kopi, minum air, duk suka sama-sama gu kita duk buah. Lebih baik daripada duk senyap ya. Duk tekan handset tah. Tengok air orang tah, share. Tengah tah. Baik duk buah kedai kopi, nampak hua-hua, nampak macam galak, tapi tak ada masalah gapo. Nampak senyap duk tah, suka sebab air orang. Hak tu bagi hak tak jelas baru. Kalau fitnah orang, kalau duk kata ke orang, banyak masalah kita dengan Tuhan. Tapi koyanya ahli surga. Ahli surga ambo. Tangan tak. Fitnah lah ni ujian. Rawahu Tirmizi bilafzi anna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'sa yahwi biha ila 70 kharifah. Dalam riwayat Imam Tirmizi kata seorang lelaki berkata-kata, bercakap mengenai satu perkataan dengan benda yang dia sangka tak ada masalah, la yara biha ba'sa. Dia rasa benda ni tak salah berkali. Monggo maklumat ni monggo nak wi maklumat kepada orang ni. Tak salah berkali, maklumat ni pun biasa ya nampak. Biarlah kata kat orang sikit pun tak apalah. La yara biha ba'sa, tidak rasa tak salah benda ni. Buat apa? Buat apa rasa tak salah sebab orang dok kecek gitu belaka? Masyarakat mengajar kita jadi tak juru. Masyarakat ajar kita kecek ai orang tak ada masalah. Maka dia rasa tak apa, tak salah. Tetapi Nabi Muhammad pesan lagi, sekalipun lagu tu jangan kita jadi tak juru. Masyarakat tak juru tak apa, jangan kita jadi tak juru. Yahwi biha ila, maka dilempar dia di dalam api neraka dengan sebab bercakap benda hak dia rasa tak apa saat ni. 70 parit. Kharif ni parit maksudnya. Parit dalam neraka ni khilaf ulama kata besar mana ni. Parit dalam neraka ni 70 parit. Jatuh belebok tak tahu. Kita citra susun kalbok lah. Susun kalbok 70. Cemuk mana kalau jatuh. Kalbok lah kita kata. Hak ni 70 parit dalam api neraka. Dipekung kerana satu perkataan. Masalah kita. Wa rawahul hakim bilafzi inna rajula la yatakallamu bi kalimati ma yazunnu an tabligha ma balagat yahwi biha 70 kharifan minan nar finnar. Hadis riwayat Imam Hakim pula kata seorang lelaki bercakap dengan satu perkataan yang ia sangka maklumat ni tak sampai jauh lah manalah. Ambo ingat ambo pas demo ya maklumat ni. Demo atas dekat 1000 orang pula. Hamba sekotoklah jauh sangat maklumat ni. Kita dua ya tahunya. Tak suruh buat lah. Ya seko tak siapa. Ya zunnu ma anta blugha ma balagot. Tak sekolah kata siapa lagu ni tersebar beritanya. Maka dilempar ia, dijatuhkan. Dihumbai ia di dalam api neraka dengan sebab saat ni 70 parit di dalam api neraka. Banyak masalah kita. Ni pun tak lepas dah. Tak suruh kecek bak ikhlas lah. Tak suruh kecek bak warak lah. Tak suruh kecek bak sapak Tuhan lah. Semaya rajin dah. Goni rajin dah. Hak ni tak lepas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah Ta'ala hanya terima amalan daripada orang yang bertakwa. Apa maksud bertakwa? Buat apa yang Tuhan suruh. Tinggal apa Tuhan larang. Selagi mana ada satu maksiat yang kita tak tinggal. Pok kita ni banyak buat baik dah. 90% lah kita rasa pok kita buat baik. Tapi ada maksiat ni kita tak boleh tinggal.
Dua maksiat ni kita tak boleh tinggal. Tiga maksiat ya, hak lain kita tak. Arok tak setuh dah buat kita. Tak semaya baik kaki buat kita. Sedekah kaki sedekah, ngaji kaki mengaji. Tapi ada maksiat kadang-kadang ni tak boleh nak tinggal. Maka dapat darjah takwa. Tak usah dok kaya bertakwa nah. Semaya cuma mana, puasa setara mana, ada lagi benda kita tak tinggal, tak dapat. Maka Tuhan kata hamba hanya terima amalan orang yang bertakwa saja. Maka manusia selagi mana ada maksiat, amalan yang tak diterima. Cuma tak payah semaya dah. Misalnya dia semaya, pahala tak ada. Sebab ada lagi maksiat dia tak tinggal. Sebab ayat Quran ni kata Tuhan hanya terima amalan orang yang bertakwa. Maka apabila turun ayat Quran ni ketar sahabat, sudahlah kata, kalau lagu ni beratlah hamba. Tak ada apalah kata kalau kena tinggal semua, gak memang wajib kena tinggal semua. Tapi sahabat sendiri pun bimbang, sudah hamba sudah. Ada lagi hok dua hamba payah nak tinggal. Saja hamba duk semaya. Maka turun ayat Quran lain pula. Ayat Quran kata hendaklah kamu jangan mati kecuali muslim. Ada kata bertakwalah sekadar kamu mampu. Turun ayat Quran tu lega sahabat. Barulah boleh bernafas. Maka Imam Ghazali ambil pendapat ayat Quran ni kata orang ni tidak akan diterima amalan dia kecuali dia tinggal semua maksiat. Baru diterima amalan. Baru bermula diterima amalan. Kalau kita duk semaya ada buat maksiat, semaya tu sah dah, tak payah qada dah, cuma pahala tak ada lah. Pahala tak ada lagi. Tuhan tak kira lagi, tak masuk dalam buku amalan. Tetapi katanya ulama kata nyanyo lagu tu. Lepas tu ayat Quran kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nak tak mana pula? Jadi bercanggah ayat Quran saat ni. Ayat Quran kata, hak pertama kata tidak akan terima kecuali orang takwa. Amalan tak akan diterima pahala dia, tak dikira pahala kecuali orang tu bertakwa. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Pas siapa bila nak siapa berdarjah takwa. Maka ayat Quran pula lain kata siapa dia buat baik walau sebesar zarah Tuhan tengok. Tuhan akan tunjuk di akhirat. Dan siapa dia buat jahat bahak sebesar zarah akan ditunjuk. Berarti dinilai dapat pahala. Maka ulama berkhilaf situ. Ada kata ayat ni dimansuhkan dengan ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi ulama hok lembut sikit kata Imam Ghazali kata tak boleh. Tak diterima pahala. Mu tak sedek kaya lah. Mu baik setara mana ada lagi 1% maksiat tak boleh diterima. Katanya ulama Ibnu Hajar pun sebut, Izzuddin Abdul Saleh dan beberapa orang ulama kata dak. Nyanyo kecek lagu tu. Selok kera lah. Nampak kita ni. Kadang-kadang rasa lepas belaka dah ada lagi maksiat riak wujud halu-halu. Selok lagu ni. Maka ayat Quran kata siapa dia buat baik sebesar debu pun Tuhan tengok. Boleh juga pahala. Rasalah lega sikit. Kita ambil pendapat tu lah. Tak usah ambil pendapat Imam Ghazali lah. Selok kera lah kitanya. Tentu dah. SKMK. Nampak silap kira mampu kera. Nampak kalau ambil tu memang tak ada harapan pahala buat kita. Tentu dah tak ada harapan pahala. Dosa zahir ada, dosa batin ada. Ada orang dosa zahir ni tak ada masalah dah. Batin pun dok perangai tak jauh. Macam-macam. Deki dengan manusia. Sainggu sebelah. Deki dengan sainggu sebelah. Lepas tu, masalah berlaku. Hadis rawahul Baihaqi. Dengan lafaz dia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yakula kalimata la yakuluha illa liyudhika bihal majlisa. Yahwi biha ab'ada ma baina samai wal ard wa innar rajula la yazilla an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi. Hadis riwayat Baihaqi pula dekat-dekat lafaz-lafaz dia ni. Katanya Nabi sesungguhnya seorang hamba itu berkata-kata dengan satu perkataan yang ia tidak ucapkan kecuali nak suruh orang dekat dengan dia tu ketawa. Ni hukum wak lawak antara bangsa. Dan ni ke maharaja lawak antara bangsa, lawak spontan, lawak menyepak, gora bewok, ada berlaku rancangan pelik-pelik. Nak suruh orang suka selok. Apa hukum dia buat orang suka? Nabi kata siapa dia berkata-kata dengan satu perkataan nak suruh orang suka selok, maka akan dilempar kepada dia dalam api neraka dengan sebab dia sejauh langit dan bumi. Allahu akbar. Dilempar dalam neraka. Maka ulama kata tak boleh buat suka kau. Ada hukum dia. Wak lawak ni kita sebut dah hukum wak lawak ni ada hukum dia.
Nabi kata tidak adalah benda sunat selepas daripada benda wajib. Lepas pada amalan benda wajib, benda sunat yang pahala sangat besar lepas pada amalan wajib adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang mukmin. Maka boleh kita buat menyebabkan orang suka untuk tujuan hilang perasaan sedih dia. Misalnya seorang itu sedih, sunat kita buat biar dia suka. Sunat lagu tu. Misalnya dia ada hari kematian, hari gapo dia, kita pergi. Sunat Islam ajar kata hilangkan perasaan sedih dia. Kita buat lagu mana? Jangan buat depan orang lah, nak mungkin suka selok dia. Nyami ayah dia mati, kita buat lawak, suka selok dia. Kak jadi demo. Lupa dia sedih dia. Sunat lagu tu. Bukan kata semata-mata kita buat lawak ni dosa dok juga. Ni buat lawak mampu orang. Memang dosa mampu guru pakat suka ramai-ramai. Berdosa. Maka maksud kata buat lawak ni buat menyebabkan orang suka, ni hak menyebabkan dosa. Kalau hak kita menggembirakan hati orang tak ada masalah apa. Bahkan Nabi pun sebut al-mizahu fis safar sadaqah. Kita bergurau senda ketika musafir, kita naik kereta. Jalan jauh, contohnya pergi Kuala Lumpur. Kawan ni serabut bawa kereta seorang ya, baca ayat Quran pula tu kau sedih. Nampak baca qasidah jari-jari. Kau sedih kawan tu. Kawan ni tidur tengah-tengah, tak buat lawak langsung. Orang letih belaka serabut belaka. Tiba-tiba kita buat lawak, duk dalam kereta dak buat lawak, suka. Ka. Sunat dapat pahala sedekah. Al-mizahu fis safar sedekah. Siapa dia bergurau kerana tujuan nak hilangkan perasaan letih orang. Nabi tahu musafir, Nabi dengan nasyid, dengan gapo nak suruh orang jadi tenang, jadi suka. Boleh, tak ada masalah apa. Lepas tu kata suka tu mematikan hati. Suka tu jual gapo? Suka ke dunia. Kah. Kita kaya. Kah. Hak tu memang menggelakkan hati. Tapi suka majlis maulid. Suka ambo. Nyaku. Dosa orang suka lagu tu. Suka. Sengih belaka. Tak ada masalah. Suka ketawa. Yahwi ila wa anna rajula, dan sesungguhnya seorang lelaki gelincir ia dengan sebab lidah dia lebih jauh, lebih berat daripada gelincir kaki lagi. Seorang tu gelincir kaki, rebah jatuh lebih dah, tapi gelincir lidah Allah jauh ni yogi weh. Yogi sangat jauh. Jadi berhati-hatilah. Rawahu Abu Syekh bi isnadin hasan wallahu a'lam.